Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى ولله الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita berada dalam kuliah maghrib atau kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam hujan sejuk, hujan lebat petang tadi kan. Dia agak suram dalam sikit. Dan saya pun tadi daripada KL, jalan tak adalah jam, tapi memang hujan lebat tu memang banyaklah kereta, agak payah juga. Jadi ala kulli hal Allah SWT izinkan kita jugalah untuk kita terus menghadiri kuliah. Dan mudah-mudahan inilah masa yang kita ada, inilah peluang yang kita ada, dan ruang masa yang Allah berikan inilah kita gunakan sebaik mungkin. Mungkin antara waktu maghrib dan isyak ini kita rasa sangat singkat untuk kita nak mengisi dengan segala ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Tetapi antara maghrib dan isyak inilah waktu keemasan, prime time. Kalau orang dekat rumah ni buka TV tengok berita kan, tapi kita tengok kuliah, kita datang dengan kuliah. Waktu itulah kita nak, kalau dekat rumah depan TV tu, waktu itulah kita nak dapatkan segala info, maklumat, berita tentang negeri kita, tentang wabak lah itu, tentang kesihatan, tentang ekonomi. Lepas tu ada berita dunia pula, tentang dunia, berita sukan pula tentang sukan. Ini kalau orang yang cari cerita tentang keduniaan, maka dunia lah yang dapat. Tapi kalau prime time yang Allah berikan antara maghrib dan isyak ini, kita lapangkan masa kita duduk dalam kuliah, berada dalam majlis ilmu, maka akhirat lah yang kita akan dapat. Ilmu itulah yang kita akan dapat, yang akan menjadi bekal kepada kita untuk akhirat kelak. Masa lain tak ada dah. Mungkin lepas ni balik lepas isyak kita dah sibuk nak makan malam, lepas tu nak tidur. Esok pula awal pagi kalau ada kuliah subuh, alhamdulillah. Kalau tak ada pun lepas subuh kita pun sibuk dengan urusan masing-masing. Mungkin ada yang nak pergi pasar ke apa ke hari Minggu, aktiviti hari Minggu, yang nak berjogging, nak rayah dan sebagainya. Kalau hari-hari yang lain pula mungkin kita sibuk dengan kerja seharian, pagi petang, pagi kerja, petang kerja, sampai malam pun kerja. Ini saja waktu yang kita ada. Maka manfaatkanlah masa yang Allah berikan kita untuk sedikit sebanyak
kita cari ilmu untuk kita perbaiki amal ibadah kita, perbaiki iman kita, tingkatkan iman kita, perbaiki akhlak kita dan sebagainya, insya-Allah. Baik. Malam ini kita sambung pada hadis yang ke-19. Malam ini kita sambung pada hadis yang ke-19. Masih lagi kita membaca ataupun kita membicarakan tentang hadis 40 dalam matan Arba'in An-Nawawi menggunakan Syarah Al-Wafi. Di bawah tajuk hadis ke-19, di bawah tajuk pertolongan, pemeliharaan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat panjang. Tak panjang sangatlah, panjang juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil qalam rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis sahih riwayat Tirmizi, rawahu Tirmizi. Daripada Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai budak, sesungguhnya aku mengajari kamu beberapa kalimat. Yang pertama, peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Kemudian Nabi bersambung, peliharalah Allah, pasti kamu akan mendapatinya berada di hadapan kamu. Dan apabila kamu meminta, maka mintalah dari Allah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu dari Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya jika suatu umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka mereka tidak akan dapat mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah dituliskan untukmu oleh Allah. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu pun, maka mereka pasti tidak akan dapat memudaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis untukmu oleh Allah. Dan telah diangkat pena ataupun kalam pen itu, dan telah keringlah lembaran-lembaran. Hadis hasan sahih riwayat Tirmizi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syaddah ya'rifka fi syiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a sabr wa anna al-fajra ma'a al-kabr karb wa anna ma'al usri yusra. Peliharalah Allah, nescaya kamu akan mendapatinya berada di hadapan kamu. Kenalilah Allah di waktu senangmu, nescaya Allah akan mengenalimu di waktu susahmu. Dan ketahuilah barang apa yang menyebabkan kamu tersilap, belum tentu kamu akan mendatangkan musibah. Belum tentu ia akan mendatangkan musibah ke atasmu. Dan barang apa yang menimpa kamu, belum tentu akan mendatangkan kesilapan ke atas kamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu akan datang dengan kesabaran. Dan sesungguhnya kegembiraan itu akan datang bersama kesempitan. Dan sesungguhnya bersama kesukaran itu adanya kesenangan. Hadis riwayat Tirmizi. Baik. Hadis yang sangat panjang,
Dua matan yang berbeza dan dua-dua adalah daripada riwayat Tirmizi. Hadis ini menerangkan kepada kita beberapa perkara yang mana suatu ketika sahabat Nabi SAW yang bernama Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia merupakan sahabat Nabi yang teragung. Dia merupakan saudara Nabi ataupun sepupu Nabi, bahkan dia merupakan seorang ulama di kalangan para sahabat yang sangat hebat. Masa dia kecil, Nabi SAW pernah satu ketika Nabi mendoakan kepada Abul Abbas ataupun Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihu fid din, berilah kefahaman agama kepada Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas, dan wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah Abbas ini ta'wil ataupun ilmu tafsir. Ta'wil ni tafsir. Baik. Abdullah bin Abbas ataupun kita lebih dikenal, dia lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Kalau tuan-tuan dah pergi ke Mekah ataupun pergi ke umrah ataupun haji, Abdullah, kalau ada trip yang bawa tuan-tuan pergi ke Taif, ke Taif sana, dia ada satu masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas, dan dalam masjid tu ada makam Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah saya dah pergi beberapa kali, 2-3 kali tak silap saya, cuma tak dapat nak masuk pintu makam Abdullah bin Abbas. Memang dikunci, kena banyak tembok. Kalau tengok banyak tembok, banyak dinding, tengok daripada balik tembok tu. Biasanya selalu dikunci lah. Ada masjid di situ di Taif. Baik. Abdullah bin Abbas ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia antara sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi seusia sewaktu dia kecil. Selain daripada itu, Anas bin Malik yang kita pernah ceritakan, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ni sahabat-sahabat Nabi yang kecil tapi hebat-hebat belaka. Sahabat Nabi walaupun usianya kecil tapi dia hebat-hebat belaka. Umur 20 tahun dah jadi ulama, dah jadi mufti. Dan Abdullah bin Abbas antara seorang sahabat Nabi yang di kalangan para ulama yang alim, yang faqih, dan pandai mentawil ataupun pandai mentafsirkan Al-Quran. Sebab berkat daripada doa Nabi SAW, Nabi doakan Allahumma faqihu fid din, dia menjadi seorang yang faqih, alim dalam bidang ilmu fiqh dan sebagainya. Dan wa'allimhu ta'wil, doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, dan dia antara orang yang pandai mentafsirkan, pakar dalam mentafsirkan Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan pernah jumpalah tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas, tapi tafsir itu sangat tinggi bahasa dia. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu pun masih lagi tinggi bahasanya. Maka kebanyakan tafsir-tafsir dia, tafsir Ibnu Abbas ini tafsir induk. Maka daripada itu disaring-saring dan keluarlah tafsir-tafsir yang lain, yang kecil-kecil, yang asalnya, yang induknya adalah daripada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hebat, seorang sahabat Nabi yang hebat. Baik, satu ketika Abdullah bin Abbas ini satu ketika dia jalan dia berada ataupun dia berjalan belakang Nabi SAW, dan pada ketika itu Nabi SAW bersabda, dia masa kecil lah, nama kita sebut tadi, Abdullah bin Abbas tu masa dia kecil, bermain dengan kawan-kawan dia. Sebab tu di dalam hadis sebut, ya gulam, Nabi ni memang kasih pada kanak-kanak. Nabi ni antara orang yang sangat suka menyantuni, melayani kanak-kanak, melayani budak-budak. Ya gulam, wahai budak, inni wa'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepada kamu, sesungguhnya aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Nabi bukan berdakwah dengan orang-orang tua sahaja, orang-orang dewasa sahaja, orang-orang Mekah sahaja, atau orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin sahaja. Nabi dakwah kepada semua orang. Nabi berdakwah kepada semua peringkat masyarakat. Mana lorong, mana tempat, mana jalan dekat Mekah, dekat Madinah yang Nabi tak jejak untuk sampaikan dakwah. Ini Nabi SAW. Bahkan bukan kata manusia, jin pun, yang kita pernah cerita tak silap saya, jin pun Nabi berdakwah, dakwah kepada jin. Baik. Dan budak-budak juga Nabi berdakwah, ajarkan agama kepada kanak-kanak. Ya gulam, wahai budak, inni wa'allimuka, sesungguhnya aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, ihfazillah.
jagalah Allah ataupun peliharalah Allah, yahfazka, nescaya Allah akan menjaga kamu. Apa dimaksudkan di sini? Ucapan ini bila sebut ihfazillah bermaksud jagalah Allah ataupun peliharalah Allah, maksudnya apa? Jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah tentang had-had Allah. Jagalah tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Yahfazka, nescaya Allah akan jaga kamu di setiap urusan-urusan kamu. Kita jaga perintah Allah, salat 5 waktu. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Salat kita, puasa kita baik. Solat kita, puasa cukup, zakat kita tunaikan. Sekarang ni haji pula, bagi orang yang cukup sampai kotanya, sampai gilirannya, dia menunaikan ibadah haji. Orang yang tak buat haji pula datang ibadah kurban. Ini masuk musim kurban ni, dibuat kurban. Maka setiap apa sahaja perintah Allah itu dia jaga, dia lakukan, dia buat. Nescaya kata Nabi SAW, yahfazka, nescaya Allah akan jaga kamu, Allah akan melindungi kamu. Bukan hanya kamu, dalam hadis yang dalam syarah ini disebut, ahli keluarga kamu, agama kamu, dan urusan-urusan dunia kamu. Pernah tak kita kadang-kadang ada satu ketika kita berada dalam masalah, berada dalam kesulitan, berada dalam kerusingan, maka pada ketika itu siapakah yang kita akan cari? Dan biasanya manusia ini, kalau dia masih lagi ada iman dalam diri dia, di penghujungnya pasti dia akan cari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, aku dah usaha itu, dah usaha ini, dah ikhtiar, dah pergi berubat, dah jumpa doktor sana, doktor pakar, hospital itu, hospital ni, bomo kampung pun dah jumpa, cara kampung pun dah jumpa, cara moden pun dah jumpa, apa semua tak jumpa, tak baik-baik juga, tak sihat-sihat, tak sembuh-sembuh juga. Serah je lah pada Allah. Last kali baru dicari Allah Subhanahu Wa Taala. Mujurlah dicari lagi Allah, sebab masih lagi ada iman dalam diri dia, dicari juga Allah. Walaupun Allah itu dia tak penghujung sekali, padahal kesembuhan, kesihatan itu, perawatan itu adalah kesembuhan itu datangnya daripada Allah. Maka Allah lah yang selayaknya mula-mula yang dicari. Tapi dia adalah bergantung kepada tahap keimanan kita. Sebab tu Nabi sebut ihfazillah yahfazka. Kita jaga apa sahaja perintah Allah, apa sahaja larangan Allah, yahfazka, Allah akan jaga kita, lindung kita, jaga ahli keluarga kita, jaga urusan-urusan agama kita, dan juga urusan-urusan dunia kita. Urusan agama pun Allah jaga juga. Allah permudahkan kita untuk nak pergi masjid, walaupun dalam hujan yang lebat. Allah lapangkan masa kita. Ada je masa nak baca Quran, ada je masa nak berzikir, ada je masa nak berselawat. Orang lain bagi alasan tak sempat baca Quran, orang lain bagi alasan tak sempat duduk majlis ilmu, tak sempat datang kuliah. Orang lain boleh bagi alasan tak sempat nak tuntut ilmu, nak cari ilmu dan sebagainya. Ada orang bagi alasan tak cukup duit nak bersedekah. Tapi bila mana Allah mudahkan kita, Allah lapangkan kita rasa ringan nak infak, ringan nak bersedekah, ringan nak mendirikan ibadah dan sebagainya. Allah permudahkan segala urusan agama kita. Begitu juga dengan urusan dunia kita, Allah memudahkan segala urusan dunia kita. Senang je urusan kita, nak submit borang, nak itu, nak hantar ini, nak buat apa application ke apa, mudah je jalannya. Tak ada rumit-rumit, tak ada nak kena reject, tak ada nak kena isi balik, tak kena keluar balik pejabat, jalan balik office pula, jalan jam, pergi jam, balik kampung pun jam. Sekarang ni musim jam ni, mana-mana tempat jam. Start daripada raya itu penyakit tak habis-habis jam. Balik cuti raya pun jam, tak raya pun jam. Hari Minggu, hujung Minggu pun jam. Pelik kita, tak ada hari yang tak jam. Itu saya je lah. Jadi kalau kita jaga Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan jaga urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Allah akan jaga bukan kita saja, dalam syarah ini disebut, Allah akan jaga juga ahli keluarga kita. Berkat dengan kita menjaga segala batas-batasan, perintah-perintah
daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah ataupun peliharalah Allah, nescaya Allah akan berada di hadapan kamu. Saat kesulitan, saat kesukaran, saat time tu tak ada apa-apa dah nak bertolong kita dah. Memang betul-betul tersepit, memang betul-betul kita kata tak ada jalan lain lah. Minta tolong kawan, telefon kawan-kawan pun tak boleh tolong. Telefon adik-beradik pun tak boleh tolong. Telefon apa nama? Kita punya BFF, best friend kita kan. Telefon lah saudara mara ke siapa pun, jiran ke apa ke siapa. Tak ada siapa dah boleh tolong kita dah. Ini memang betul-betul dah suntuk masa ni, memang betul-betul dah kritikal dah ni. Last kali angkat tangan, doa, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jaga Allah, selama kita jaga solat, jaga puasa, jaga segala perintah Allah itu, tujahaka, Allah kata apa? Tajidhu tujahaka. Allah akan berada di hadapan kamu. Mana kata Allah permudahkanlah. Kalau Allah tu duduk depan, maksudnya bukan depan fizikal tu lah, kefahaman dia. Mana kata Allah akan dahulukan urusan kita, permudahkan urusan kita. Kalau ada orang lain tak pedulikan, kalau orang lain tak boleh nak tolong semua, Allah ada depan kita. Allah akan permudahkan urusan kita. Jangan takut. Yang penting syaratnya yahfazillah. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kemudian Nabi sebut iza sa'alta fasta'illah. Iza sa'alta fasta'illah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu nak meminta, maka mintalah dulu pada Allah. Letak Allah itu sebagai Tuhan kita yang berada di depan, yang mula-mula untuk kita nak minta pertolongan. Minta segala benda, segala hajat. Mungkin anak kita sakit, mungkin anak kita nak exam, mungkin anak kita nak kahwin hujung minggu, hujung bulan ni. Bajet tak cukup, kemah tak ada, catering tak dapat call lagi, call tak angkat. Banyak masalah ni. Kad jemputan dah edar, kan? Contoh, kad jemputan dah edar, majlis dah dekat, tarikh dah nak dekat. Banyak benda tak siap lagi. Dengan kemah, dengan itu lagi. Ini pula nak buat kenduri pula, sekarang ni musim hujan. Boleh tak boleh nak buat kenduri ni? Kalau orang datang, hujan lebat, habis semua catering apa semua kan. Kita punya risau. Minta dengan Allah. Minta dengan iza sa'alta fasta'illah. Fas'alillah. Iza sa'alta fas'alillah. Minta dulu dengan Allah. Ya Allah, permudahkan urusanku, permudahkan urusan aku nak kahwinkan anak, permudahkan urusan aku nak nak berubat ataupun nak sembuhkan penyakit anak dan sebagainya. Minta dulu dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah dengan Allah. Sama juga. Letakkan Allah itu yang paling utama, berbanding makhluk. Kalau kita minta pada makhluk, dia sama-sama makhluk, kita makhluk, dia pun makhluk. Minta tolong pada kawan, kita pun makhluk. Minta tolong pada saudara mara, kita pun makhluk. Dia apa dia boleh buat? Kalau Allah tak izinkan, maka semua berlaku atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sahaja urusan kita, fasta'in, iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, mintalah tolong daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hari-hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam solat. Setiap rakaat kita akan baca, wajib baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib baca. Tak baca tak sah solat kita, tak sah Fatihah kita. Iyyaka na'bud, kepada Engkau ya Allah, kepada Engkau Tuhan yang aku sembah, wa iyyaka nasta'in, dan juga kepada Engkau aku minta pertolongan. Kita dah sebut dah setiap hari. Kita dah minta, ya Allah, kepada Engkau aku sembah, kepada Engkau aku beribadah, kepada Engkau aku mengabdikan diri, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau aku minta pertolongan. Kita sebut dah hari-hari. Tiba-tiba lepas sembahyang dicari orang lain. Masalah dah ada masalah ni, boleh tolong sikit tak? Tolong. Masalah besar ni. Kita pun sembang-sembang kawan kita, padahal dalam solat tadi kita dah sebut dah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta dulu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan doa, ya Allah,
sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesukaran, sedang menghadapi masalah, ya Allah bukakanlah jalan, selesaikanlah masalah, rungkaikanlah segala kerumitan dan sebagainya. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam anal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah bahawasanya jika sesuatu umat itu ataupun sesuatu kelompok itu, manusia itu, mereka ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka nescaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah dituliskan untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pakai kumpul duit buat kutipan. Kita nak bantu orang ni. Orang ni nak pergi haji tahun ni dia dapat dia dah cukup kota dia semua, dia nak pergi haji. Pakat-pakatlah buat tabungan, kumpul duit. Duit tabung haji cukup dah. Cuma nak tambah-tambah lagi apa semua. Kita pun ada yang support itu, yang support ini dan sebagainya. Tetapi kalaulah Allah SWT tetap tidak mengizinkan, andai kata berlaku sesuatu musibah atau berlaku sesuatu halangan, tak dapat menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Contoh, walaupun kita dah berusaha macam-macam sekalipun, orang lain pakar-pakar berkumpul tolong kita bagi apa saja, satu umat yang berkumpul untuk memberi manfaat, tetapi sekiranya Allah tidak mengizinkan, nescaya sedikit manfaat pun tidak akan berlaku kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi apa-apa. Dan begitu juga dikata wa in istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu juga kalau sesuatu manusia ataupun satu umat itu yang berkumpul untuk memberikan mudarat, pakar-pakar kumpul ni, ada yang bawa kayu, yang bawa helmet dan sebagainya, nak kumpul ni, macam-macam lah kan. Tapi kalau Allah, contohnya mudah je yang kita tengok dalam peristiwa Hijratul Rasul, berapa ramai yang kumpul, yang kepung Nabi, kepung rumah Nabi. Pada ketika itu Nabi dengan Abu Bakar, 2 orang, nak keluar berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ringkas ceritanya, dikumpulkan 40 kita panggil 40 penyamun lah, 40 penyamun yang hebat-hebat dari bangsa yang berbeza, daripada suku kaum yang berbeza, datang berkumpul kepung rumah Nabi. Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan selamat. La yadurruka bi syai'in, la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Nabi sedikit pun tak tercedera, tak terluka, keluar daripada rumah selamat dan sampai ke bumi Madinah. Kumpullah macam mana sekalipun, bawalah bala tentera macam mana sekalipun, kalau Allah tak izinkan, maka tidak akan berlaku sebarang kemudaratan. Illa bi syai'in qad katabahu Allah, kecuali Allah dah tetap ataupun Allah telah tuliskan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan maka terangkatlah kalam ataupun terangkatlah pena itu, pen itu, dan telah keringlah lembaran-lembaran. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya telah pun takdir Allah itu telah pun tertulis. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan lebih sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit ini, lebih 500 tahun atau 500 tahun, Allah, saya lupa hadis tu. Allah telah tuliskan takdirnya, Allah telah tentukan takdirnya. Hari ini berlaku hujan, kat sana kemarau, kat sini panas, kat sini hujan lebat, kat sana banjir. Allah dah takdirkan. Si fulan bin si fulan ni hari ini dia kahwin, si fulan bin si fulan hari ini dia meninggal dunia, kan? Hari ini dia timbang cahaya mata, hari ini dia dapat rezeki, hari ini dia macam-macam lah. Segalanya Allah sudah takdirkan. Tetapi manusia ini Allah SWT beri ikhtiar. Ada yang dinamakan sebagai takdir, yang tidak boleh diubah. Rasa ni kita pernah sebut, ada bentuk takdir yang tidak boleh diubah. Usia kita, berapa lama kita akan hidup di dunia ni, mungkin 40 tahun, mungkin 45, mungkin 60, mungkin 70, wallahualam. Had usia umur kita hidup di dunia ni Allah dah tentukan, Allah dah takdirkan.
Kemudian kita ini dilahirkan daripada bangsa apa, agama apa, itu Allah dah takdirkan. Hidup jadi seorang lelaki ke perempuan ke, muslim ke, bukan muslim ke, Allah dah takdirkan. Tetapi ada juga takdir yang Allah beri ikhtiar. Takdir tetap takdir juga, tapi Allah beri ikhtiar. Sebab tu kita bila kita belajar tauhid, kita akan faham benda ni. Adanya ikhtiar, pilihan. Memang Allah dah takdirkan kita pada awalnya hidup susah, pada awalnya hidup miskin, tidak berharta dan sebagainya, tapi kita mempunyai ikhtiar, kita mempunyai pilihan. Kita masih ada kudrat, boleh bekerja, boleh cari kerja, boleh berniaga dan sebagainya. Maka dengan ikhtiar itu kita mampu untuk mengubah nasib hidup kita yang takdir asalnya itu miskin, takdir asalnya itu susah, maka berubahnya menjadi senang dan sebagainya. Itu yang dinamakan sebagai ikhtiar. Sebab itulah bila kita sebutkan tadi, Rafi'al Qalam itu, segala pena-pena itu telah pun terangkat, mana kata takdir-takdir Allah itu telah pun disempurnakan. Maka sampai masanya dia akan berlaku sehinggalah ke hari kiamat. Baik. Wajaffati sufuf, dan juga telah keringlah lembaran-lembaran. Apa yang telah termaktub, apa yang telah tertulis, apa yang telah dicatatkan oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Hari ni nak berlaku apa, orang ni nak jadi apa, semuanya Allah telah takdirkan. Jangan kita serah budak-budak bertakdir. Jangan kita serah budak-budak bertakdir. Tak apalah, Allah dah takdirkan aku susah-susah lah. Tak payahlah nak kerja macam mana, tak payahlah nak niaga macam mana pun, dah memang hidup susah-susah je lah. Kita serah terus. Kita tak nak ikhtiar. Padahal kita manusia, Allah bagi ikhtiar. Manusia ni Allah bagi ikhtiar, kita boleh usaha. Dah sakit tu sakit lah, dah terlantar tu terlantar lah. Nak buat macam mana? Dah tak boleh bergerak, nak buat macam mana? Biarlah, serahlah pada Allah. Tak boleh. Ikhtiarnya pergi berubat, cari doktor. Tak apa, kalau tak dapat ubat kampung, tak dapat ubat di hospital, pergi ubat kampung. Masih lagi ada jalan untuk ikhtiar. Bahkan ikhtiar itu adalah tuntutan agama. Ikhtiar itu merupakan tuntutan agama. Sakit mesti berubat, sakit mesti merawat. Yang sembuh adalah Allah. Jadi yang takdir sembuhan itu adalah milik Allah. Tapi ikhtiar bagi manusia, kena pergi berubat, kena pergi cari. Jangan buat benda yang salah pula, cari bomo, cari apa semua. Ubat cari yang betul. Perubatan yang syar'i. Jangan perbuatan menggunakan jin ke apa, sihir dan semua. Pawang ke bomo, dukun ke apa. Ubat cari yang betul. Niscaya Allah akan berikan kesembuhan. Dalam Quran Allah sebut, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila kamu sakit, fahuwa yashfin, dia yang menyembuhkan. Hak kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan daripada kita, ikhtiar pada kita. Nak usaha ataupun tak, nak ikhtiar ataupun tak, atau kita serah takdir, biarlah dah sakit-sakit lah, nak buat macam mana. Baik. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penambahan kekuatan darinya. Dan barang siapa memelihara Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ianya bersama-sama dengannya, yakni dengan perhatian dan pertolongannya, memelihara dan menjaganya, mengurniakan taufik, mengurniakan taufiknya dan mengurniakan kepadanya istiqamah. Setiap kali kegelapan berluasa dan hal ehwal menjadi sempit, maka peliharalah Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya kamu akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala berada di hadapan kamu, menjaga kamu dan melindungi kamu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengan mereka yang bertakwa dan mereka yang mengerjakan kebajikan. Kata Qatadah radhiyallahu anhu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan bersama dengannya. Dan barang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama dengannya, maka bersama-sama dengannya lah adalah satu pasukan yang tidak boleh lagi ditewaskan, penjaga yang tidak tidur, dan pemberi petunjuk yang tidak akan sesat. Ini kata Qatadah. Bila kita jaga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala setiap aspek ataupun segala hal,
kewajipan, ke apa, perintah Allah SWT yang wajib, yang sunat dan sebagainya, yahfazillah kita sebutkan tadi, atau dalam sebutan yang kalimah yang kedua, tajidhu tujahaka, Allah akan duduk ataupun Allah akan berada di hadapan kita. Dan kata-kata tidak ada satu pasukan yang boleh ditewaskan bersama-sama dengan bantuan Allah SWT, dan juga dia penjaga yang tidak akan tidur, dan pemberi petunjuk yang tidak akan sesat. Bila dah Allah SWT dan Nabi SAW beri jaminan macam ni, tak ada jalan lain lah, tak ada jalan lain yang boleh memberikan manfaat kepada kita, yang boleh menewaskan kita, yang memberi mudarat kepada kita. Sebab Allah dah berasa, Allah berada dengan kita, Allah dah jaga kita, Allah pelihara kita. Pernah satu ketika dulu, bila kita sebut, saya sendiri bila kita sebut dengan dengan ada seorang individu ni, bila kita sebut Allah ni Maha Penjaga, jangan takut, jangan risau, urusan dunia kita Allah akan jaga, Allah akan jaga. Sebut banyak kali Allah jaga, Allah jaga, dia marah kita balik orang ni. Dia marah saya balik, dia kata, ingat Allah ni jaga kan? Ingat Allah ni macam jaga, macam kad kan, dia kata kan? Semua benda nak jaga kan? Ini dia silap faham tauhid. Memang Allah itu sifatnya Maha Penjaga. Allah ini Tuhan yang sifatnya Maha Penjaga, Maha Memelihara. Kalau kita jaga hak Allah, Allah akan jaga kita. Bukan seperti mana yang kita faham, Allah ini jaga, Allah ini guard kita. Macam jaga dekat jaga dekat depan bank, jaga dekat pasaraya itu tak. Jaga yang ada dekat pasaraya dekat bank, bukan kadang dia penat juga, tukar shift juga, kadang-kadang terlelap juga kan, lemuh juga diri gila lama. Bukan jaga itu yang kita maksudkan. Allah Maha Penjaga ini, Maha Memelihara ni segala setiap, bukan hanya diri kita, keluarga kita, keselamatan kita, melindungi kita, apa sahaja yang mara bahaya datang pada kita. Itu maksud Allah memelihara. Tak sama macam manusia pelihara. Beza kita, kalau kita jaga orang, kita jaga satu barang, kalau tak dia nak hilang, hilang dia. Jaga macam mana sekalipun. Tapi kalau Allah yang jaga, Allah yang pelihara, maka tidak ada benda, tidak ada makhluk yang boleh tewaskan, tidak ada makhluk yang boleh mengalahkan, tidak ada makhluk yang boleh datang memberikan sebarang mudarat. Ini maksud Allah jaga. Kita nak Allah jaga kita, kita nak Allah pelihara kita setiap masa dan keadaan. Setiap masa dan keadaan. Bukan hanya Allah jaga urusan dunia kita, malah Allah jaga urusan akhirat kita. Allah takkan biarkan wala taqilni anfusina tarfata ain. Kita doa selalu pada Allah, jangan sampai kita ni Allah lupa kita walaupun hanya sekelip mata. Walaupun hanya sedetik Allah lupa untuk jaga kita. Walaupun hanya sesaat untuk Allah jaga kita. Kerana dengan sesaat orang boleh aksiden. Hanya dengan sesaat orang boleh hilang nyawa. Hanya dengan sesaat juga orang boleh jatuh longkang, jatuh gawang dan sebagainya. Hanya cuai sesaat sahaja. Tapi sesaat itulah berharga, dan sesaat itulah kita nak minta Allah jaga kita pada setiap saat, pada setiap detik, pada setiap masa. Wala takilna anfusina tarfata ain. Jangan kamu biarkan diriku ini, diri kami ini dikawal ataupun diuruskan dengan sendiri, tanpa dikawal ataupun tanpa di bawah pemerhatian ataupun penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu manusia bila mana Allah dah lupakan dia, Allah tak jaga dah dia, maka dia akan hidup dengan cara dia. Dia akan hidup dengan cara dia. Dia akan bergerak dengan cara dia. Dia akan bekerja dengan cara dia. Allah tak cara dah. Allah tak ambil kisah dah. Bila Allah tak ambil kisah dah, Allah tak cara dah, ataupun Allah tak jaga dah, habislah hidup kita. Siapa lagi yang boleh tolong kita? Siapa lagi yang boleh selamatkan kita? Siapa lagi yang boleh bantu kita? Kalau setiap masa, setiap saat itu Allah lupakan kita, Allah lekakan kita, ataupun Allah biarkan kita hidup. Nak hidup macam mana hidup lah. Dah bagi perintah, dah bagi macam-macam sebagainya, kita pun lalai, jauh pada perintah Allah sebagainya, maka Allah pun jauh, lupakan kita. Lepas tu dalam hadis yang kedua yang kita bacakan tadi, dah masuk isyak ke? Sebenarnya lagi dalam hadis yang kedua yang kita sebutkan tadi, wa'alam anna akhta' la yakun yusibak.
Dan ketahuilah barang apa yang menyebabkan kamu tersilap, belum tentu ia akan mendatangkan musibah. Walaupun kita melakukan kesilapan, tapi bila mana Allah menjaga kita, Allah pelihara kita, Allah akan betulkan tujuan kita, perlakuan kita. Allah akan ingatkan kita. Sebab tu salah satu doa yang dianjurkan selepas salat, jangan lupa kita baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Doa ni, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inna, tolong aku, ala zikrika, ya Allah tolong aku untuk aku ingat kepada kamu. Kita tak akan mungkin, tak akan mampu untuk ingat Allah setiap masa. Kita tak akan mungkin dan mustahil untuk kita ingat Allah pada setiap masa. Sebab tu kita doa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni. Kita sambung pada azan insya-Allah.
Baik, kita sambung sikit. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sarankan kepada kita setiap kali selepas solat, ataupun di waktu-waktu yang lain juga, kita boleh amalkan doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna, ya Allah, bantulah aku zikrika, ala zikrika, untuk aku mengingati Engkau. Kita nak minta tolong pada Allah supaya kita ni sentiasa mengingati Allah. Kita tidak akan mampu, kita mustahil ataupun tidak akan mampu untuk kita nak mengingati Allah sepanjang masa, setiap masa. Ada masa kita ingat, ada masa kita lalai. Dan masa lalai itu lebih banyak daripada masa untuk kita ingat pada Allah. Maka sebab itulah dengan doa ini, Allahumma inna ala zikrika, minta tolong pada Allah, ya Allah, bantulah aku untuk aku sentiasa ingat pada Engkau. Wa syukrika, bantulah aku juga untuk sentiasa bersyukur pada Engkau. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik, dan bantulah aku, tolonglah aku untuk aku perbaiki, perelokkan, percantikkan amal ibadah. Tiga benda yang Nabi ajarkan kepada kita. Mintalah tolong pada Allah, mintalah tolong pada Allah, walaupun dalam soal ibadah, walaupun dalam soal ibadah, walaupun dalam soal kita nak mengingati Allah. Belum terjamin lagi mana-mana manusia yang sentiasa mampu setiap masa dia boleh mengingati Allah sepanjang masa. Waktu sebelum tidur bolehlah baca doa tidur. Tengah-tengah tidur mana nak ingatnya, kan? Dah mimpi tak apa-apa mimpi, kan? Time kita tengah tengok TV, mana nak ingat Allah? Tengok TV, tengok drama, takkan nak ingat Allah time tu. Subhanallah, subhanallah. Tengok TV ni, subhanallah, subhanallah. Tak kena cara, kan? Tengah bersukan ke, tengah shopping ke, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tengok mata keliling sana keliling sini, subhanallah, subhanallah. Takkan mungkin, mustahil untuk kita nak mengingati Allah setiap masa. Tapi sebab itulah Nabi ajarkan kepada kita minta pertolongan pada Allah untuk bantu kita, minta pertolongan pada Allah untuk bantu kita ingat Dia setiap masa, ataupun ingat Dia waktu kita susah ke, waktu kita senang ke. Yang dalam sebut hadis tadi disebut wa'lam anal faraja ma'al qarb, wa ana ma'al usri yusra. Walaupun dalam keadaan kesukaran, walaupun dalam keadaan kesenangan, sentiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita pernah selalu kita dengar, igtanim khamsan qabla khamsin, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, syabab qabla haramik, muda sebelum tua. Semua benda nak kena ingat. Memang hidup ini sentiasa nak memberi peringatan. Ingat untuk ibadah, ingat untuk memperelokkan ibadah, ingat untuk supaya ingat kepada Allah. Jadi setiap perkara itu merupakan peringatan kepada kita. Kematian juga merupakan peringatan kepada kita. Kehidupan juga merupakan peringatan kepada kita. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Minta tolong pada Allah walaupun dalam urusan ibadah. Jangan kita betul-betul kita yakin cukup ilmu, cukup amal kita ni dah berada di zon selesa dah, kan? Hari-hari dah boleh pergi masjid, hari-hari dah boleh solat sebagainya, hari-hari kita dah boleh baca Quran. Belum tentu dah kita dapat istiqamah. Minta pada Allah, ya Allah, istiqamahkan aku berada dalam jalan, istiqamahkan aku berada dalam agama kamu, sehinggalah kita mati. Wala tamutun illa wa antum muslimun. Nak istiqamah tu, adakah kita boleh beri jaminan kita mati ni la tamutunna illa wa antum muslimun? Kita mati benar-benar kita dapat mati dalam keadaan menjadi orang Islam. Boleh tak kita nak beri jaminan begitu? Tanpa daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sentiasa berdoa, minta taufik pada Allah, minta hidayah pada Allah, minta pertolongan pada Allah. Kita ni hidup setiap masa, setiap keadaan mesti bergantung harap kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk.
Bukan meminta pertolongan pada makhluk, bukan minta bantuan kepada makhluk. Meminta bantuan selain daripada Allah itu merupakan satu kelemahan. Disebut di sini sesungguhnya sesuatu permintaan terhadap bantuan itu menzahirkan kelemahan orang-orang yang memohon bantuan tersebut. Bila kita minta bantuan, maksudnya kita perlukan pertolongan. Kita ni lemah, tak mampu nak buat sendiri. Tapi kalau kita minta kepada makhluk, maka itu merupakan satu kelemahan. Disebut sini keperluan merendah-rendahkan diri dan meminta-minta itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ia adalah hakikat ibadah. Dan sekiranya bantuan itu dipinta selain daripada Allah, maka jadilah ia suatu kehinaan yang tiada memberi manfaat, yang tiada memberi sebarang manfaat. Kalau kita minta pertolongan daripada selain daripada Allah, minta pertolongan kepada makhluk, maka belum tentu makhluk itu akan memberi manfaat kepada kita. Bahkan ia boleh mendatangkan kemudaratan. Minta dulu dengan Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak meminta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah. Macam kita sebutkan tadi, hari-hari setiap kali rakaat dalam solat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami minta pertolongan. Apa sahaja hajat kita, apa sahaja niat kita, apa sahaja keinginan kita, maka letakkan Allah itu nombor satu. Letakkan Allah itu tempat pergantungan kita, tempat kita minta pertolongan. Tambah-tambah lagi kita berada dalam kesulitan, berada dalam kesempitan. Sekarang ni macam-macam bencana yang berlaku, macam-macam perkara yang berlaku, dengan kenaikan harga barang, dengan ekonomi kita, dengan itu, dengan wabak, dengan penyakit HMFD apa benda tak, macam mana nak sebut, tangan mulut kaki tu, makin meningkat, sedar tak sedar anak-anak kita, kan? Selepas habis Covid, datang pula penyakit-penyakit lain. Lepas ni tak tahu apa penyakit pula datang. Mintalah pertolongan pada Allah, mintalah perlindungan pada Allah. Allah saja yang boleh bagi perlindungan, Allah saja yang boleh beri kesembuhan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di atas muka bumi ini, dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab yang Lauh Mahfuz sebelum lagi kamu diciptakan. Surah Al-Hadid ayat 22. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in haqiqah wa ma balagha 'abdun haqiqatan iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Untuk setiap sesuatu itu ada hakikatnya, dan tidaklah seorang hamba itu mencapai hakikat iman sehinggalah beliau tahu bahawa apa sahaja musibah yang menimpanya tidak semestinya terjadi itu tersilap, bahawa apa sahaja yang menyebabkan itu tersilap, dan tidak semestinya ia akan tersilap dan menimpanya melainkan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap bencana yang berlaku itu bukan satu kesilapan, bukan satu kebetulan, bukan sesuatu yang dirancang, tapi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang berlaku, baik musibah dan sebagainya, di bawah takdir, pengetahuan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak pegang benda yang ke-6 tu dalam rukun iman tu. Ada orang dia percaya rukun iman 6 perkara tu. Percaya kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, kemudian hari kiamat yang ke-6 tu qada dan qadar. Percaya, tapi nak bawa keyakinan tu dalam diri dia tu. Ketika Allah uji dia, ketika Allah bagi dia musibah, ketika mana Allah bagi dia ujian, adakah dia letak Allah itu di depan dia, ataupun dicari manusia, ataupun dia mengeluh, kenapa aku yang diuji? Ya Allah, kenapa aku yang diuji? Bahkan ujian itu adalah datang daripada Allah. Dia mengeluh pula, ya Allah, kenapa aku yang diuji? Orang lain yang hidup sedang lenang, yang kaya raya itu, kenapa dia tak diuji? Aku yang susah dah susah, miskin, hidup melarat, kata kena uji lagi, kena sakit lagi. Kita mengeluh depan
mengeluh, tak puas hati dengan takdir, tak puas hati dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan padahal kita pegang pada rukun iman tu, kan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, hadis yang kita baca pada malam ini, hadis yang ke-19 ini, kita faham bahawa segala setiap pertolongan itu, pertolongan, pemeliharaan dan bantuan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat ihfazillah yahfazka. Dengan syarat kita jaga Allah, nescaya Allah akan jaga. Allah jaga kita, Allah jaga ahli keluarga kita, Allah jaga urusan agama kita, dan juga Allah jaga urusan dunia kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.